Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Inilah keputusan dan inilah berita yang kita tunggu-tunggu sekian lamanya daripada Pakatan Harapan. Pakatan Harapan tidak setuju Najib diberikan pengampunan, kata Rafizi. Ini pasti menggembirakan para penyokong dan akarumbi Pakatan Harapan. Pakatan Harapan kekal dengan pendirian untuk tidak bersetuju pengampunan diberikan kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, kata Rafizi Ramli. Bagaimanapun, timbalan Presiden PKR itu berkata, walaupun PH tidak bersetuju, namun gabungan itu tidak mencampuri urusan berkaitan pengampunan terbabit. Itu memang pendirian kita, yaitu Pakatan Harapan. Cuma proses pengampunan ini ada proses tertentunya dan akhirnya ia adalah di bawah bidang kuasa yang di Pertuan Agong. Namun, jika ingin bertanya sama ada bersetuju, sebagai PH kami tidak bersetuju dan kami juga tidak mencampuri urusan terbabit, katanya lagi. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menghadiri program Power Chat dan pelancaran rasmi Konvensyen Usahawan China Sedunia ke-17 Anjuran Dewan Perdagangan dan Perindustrian China Bersekutu Malaysia di sini hari ini. Rafizi berkata, biarpun tidak bersetuju dengan pengampunan terbabit, Najib berhak membuat permohonan untuk diampunkan termaktub seperti dalam perlembagaan. Sama ada kita bersetuju atau sebaliknya, akhirnya ia terpulang kepada mereka yang memiliki mandat untuk memberi pengampunan dan ia bukan daripada kerajaan, kata Rafizi lagi. Pada 28 Julai 2020, Hakim Mahkamah Tinggi, kini Hakim Mahkamah Rayuan, Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali, mendapati Najib bersalah di atas 7 pertuduhan pecah amanah, menyalahgunakan kedudukan, dan penggubahan wang haram dana SRC. Muhammad Nazlan sehubungan itu menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ke atas Najib. Dan keputusan itu dikekalkan Mahkamah Rayuan pada 8 Disember 2021 serta panel 5 Hakim Mahkamah Persekutuan dipengerusikan Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat pada 23 Ogos tahun lalu. Bekas Perdana Menteri itu bagaimanapun memfailkan petisyen pengampunan di bawah perkara 42 Perlembagaan Persekutuan pada 2 September 2022. Sebelum kita berpisah, kita tinggalkan dulu komen anda dan sila tekan butang subscribe. Tekan butang subscribe itu percuma. Saudara-saudara sekalian, apa pendapat anda untuk isu kali ini, yaitu isu pengampunan Najib? Menurut beberapa penganalisis politik dan juga pengamal undang-undang, Najib sebelum dapat diampuni, sebaik-baiknya perlu menerima hukuman sekurang-kurangnya 2/3 ataupun sekurang-kurangnya 1/3 daripada tempoh hukuman tersebut. Makna kata kalau itu 12 tahun, minimum adalah 4 tahun, barulah boleh difikirkan untuk diampunkan, kata pemerhati politik dan juga pengamal undang-undang yang lain. Apa pendapat anda semua? Semoga Najib terus kekal sehat di dalam penjara dan kalau ada rezeki, dapatlah pengampunan tersebut. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tak pernah dengar lagi tentang istilah Khairi Jamaluddin merapu? Kalau tak pernah dengar, ini kali anda akan dengar kenapa Khairi Jamaluddin didakwa merapu pula kali ini. Dipetik daripada sabudin.com hari ini dengan tajuk Merapulah Khairi Jamaluddin kali ini. Di sebalik banyak gesaan agar Syed Saddiq Syed Abdurrahman meletakkan jawatan sebagai ahli Parlimen Muar berikutan tindakannya menarik diri daripada menyokong kerajaan perpaduan, pemimpin UMNO yang terkeluar sekejap, Khairi Jamaluddin, nampaknya mempertahankan presiden muda itu.
Kata bekas Menteri Kesihatan itu, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, ahli parlimen yang jujur dan masih berpegang kepada dasar Pakatan Harapan, iaitu tidak bekerjasama dengan UMNO dan Ahmad Zaid Hamidi. Syed Saddiq ini adalah berprinsip dia masih lagi berpegang kepada anti hoi hoi ya hoi, yang lain semua hoi hoi ya hoi. Jadi jika kamu minta dia letak jawatan dan kosongkan kerusi, Anda yang sepatutnya kosongkan kerusi, kamu dahulu tambah Khairi Jamaluddin lagi. Khairi Jamaluddin atau KJ menegaskan, pengundi pada PRU 15 lalu menyokong PH, terutamanya adalah kerana pendirian gabungan itu untuk tidak bekerjasama dengan UMNO dan Zahid Hamidi. Sambil mengatakan tidak perlu untuk Syed Saddiq Abdul Rahman meletakkan jawatannya, KJ sebaliknya berkata, pemimpin-pemimpin PH yang sepatutnya mendapatkan mandat baru daripada rakyat kerana melanggar janji mereka sendiri. Sebagai makluman, muda bukanlah komponen PH, tetapi Syed Saddiq Syed Abdul Rahman telah memeterai MOU dengan PH sebelum PRU 15 lalu untuk mengelakkan pertembungan dan bagi mewujudkan proses saling membantu. Disebabkan adanya MOU tersebut yang disertai dengan PH tidak meletakkan calonnya, itulah yang menyumbang kepada kemenangan Syed Saddiq di Muar. Jika Syed Saddiq bertanding atas tiket muda dan PH juga meletakkan calon, nasibnya di Muar pasti jauh berbeza dengan Nasib Syed Saddiq Syed Abdul Rahman pasti tidak jauh berbeza dengan Pejuang dan GTA yang hilang deposit di semua kawasan yang mereka tandingi. Dengan itu, ikut logik akal apabila Syed Saddiq tidak lagi menyokong kerajaan perpaduan yang ditunjangi Pakatan Harapan, menggesanya meletak jawatan adalah sesuatu yang wajar dan munasabah. Setidak-tidak bolehlah sama-sama kita lihat sama ada Syed Saddiq masih boleh menang atau tidak di Muar dengan tiket mudanya itu. Dalam konteks PH bekerjasama dengan UMNO selepas PRU 15, ia bukanlah bermakna prinsip dan janji pilihan raya telah dilanggari. Semua orang faham keputusan PRU 15 lalu telah menyaksikan tiada mana-mana parti beroleh majoriti untuk membentuk kerajaan sendiri. Atau kemelut itu dan atas kemelut itu untuk mewujudkan kestabilan politik yang di Pertuan Agong lalu menitahkan agar dibentuk sebuah kerajaan perpaduan. Dalam proses mendapatkan persetujuan ke arah itu, Muhyiddin Yassin yang mewakili PN awal-awal lagi selepas menghadap Agong telah membuat pendirian menolak untuk berada dalam kerajaan perpaduan. Setelah PN menolak, apalagi pilihan raya yang ada buat PH yang memiliki, apalagi pilihan yang ada buat PH yang memiliki 82 kerusi parlimen ketika itu. Apakah mahu dibiarkan negara tidak berkerajaan dan kemulut politik berperanjangan? Cuba ketika itu Muhyiddin mengatakan sedia bekerjasama dengan PH untuk membentuk kerajaan perpaduan demi mematuhi titah agung dan bagi mewujudkan kestabilan politik dalam negara. Apakah kerjasama PH dan UMNO masih wujud? Takkan benda simpel macam ini pun KJ masih tak boleh faham sampai sekarang. Lagipun, kalau Syed Saddiq seorang yang berprinsip dan memang menolak kerjasama PH dengan UMNO sejak awal lagi, kenapa sebelum ini beliau memberi sokongan? Merapulah KJ kali ini, kata Sabudin, Husin.com, 14 September 2023. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu lagi pendedahan dipetik daripada Malaysia kini yang mengejutkan kita semua. Dengan tajuk, Hadi makin keliru, kata hukum Islam tiada DNA, kata Khairuddin. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, sila tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu terkini dari channel ini. Hari ini kita dikejutkan dengan kenyataan daripada Khairuddin apabila beliau kata Hadi makin keliru. Apabila beliau kata tiada dalam hukum Islam tiada DNA.
Presiden PAS Abdul Hadi Awang ditegur kerana mengatakan di dalam Islam tidak ada hukum pelepasan tanpa pembebasan daripada pertuduhan. Bekas pemimpin PAS yang kini menganggotai Majlis Ulama UMNO, Khairuddin Aman Razali berkata, dakwaan Hadi bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Yang berhormat marang makin keliru tentang hukum-hukum Islam. DNAA itu adalah sebahagian daripada kerangka umum kaedah Islam. Katanya pada satu kenyataan hari ini, Al-Aslu Baratu Zimma menyamai konsep seseorang itu tidak bersalah hingga dibuktikan sebaliknya di mahkamah dan secara literal diterjemahkan kepada seseorang pada mulanya bebas daripada tanggungjawab. Khairuddin berkata ini bermakna seseorang pendakwa dibenarkan melepaskan tertuduh jika ada keperluan untuk siasatan lanjut. Abdul Hadi telah membuat kenyataan mengenai tiada hukum DNAA dalam Islam di dunia rakyat, Dewan Rakyat hari ini. Dia memetik kisah bagaimana pemerintah Uthmaniyah Sultan Muhammad Al-Fatih yang juga dikenali sebagai Muhammad Penakluk telah didapati bersalah kerana tersilap memotong tangan seorang arkitek bukan Islam. Bagaimanapun arkitek bukan Islam itu memilih pampasan seumur hidup dan bukannya meminta supaya tangan pemerintah dipotong juga sebagai hukuman balasan. Menurut Hadi, kisah ini menunjukkan kuasa untuk mengampun, menuntut tindakan samarata atau menerima pampasan adalah mengikut budi bicara pengadu. Dalam Islam tak ada dilepaskan tanpa dibebaskan DNAA. Mesti dikenakan hukuman, kata Hadi pada sesi perbahasan kajian separuh penggal KSP Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Hadi berkemungkinan besar mengulas kes timbalan Perdana Menteri Ahmad Zaid Hamidi yang dilepas tanpa dibebaskan DNAA daripada pertuduhan di mahkamah. Ini berikutan pendakwa raya menarik balik pertuduhan rasuah terhadapnya dalam kes Ihsan Akal Budi. Pendakwa raya telah memetik keperluan untuk siasatan lanjut sebagai salah satu sebab pertuduhan itu ditarik balik. Khairuddin berkata kenyataan Hadi nampaknya menggalakkan rakyat berfikir bahawa sesiapa yang didakwa langsung telah dihukum bersalah. Ini kaedah yang sangat salah, bercanggah dengan Islam, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, saya bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Khairuddin Aman Razali apabila memang betul sesiapa yang didakwa di mahkamah belum tentu salah. Itu sebabnya perlukan mahkamah untuk menentukan sama ada orang itu betul atau salah. Tindakan membuat orang itu kelihatan sudah salah sebelum keputusan dibuat di mahkamah adalah tindakan yang tidak wajar. Kerana tidak adil untuk orang tersebut dicop sebagai bersalah, sedangkan belum tentu orang itu bersalah. Mungkin hanya difitnah, mungkin hanya kerana tuduhan-tuduhan palsu. Harus diingat, siapa-siapa pun boleh berlaku kepada dirinya didakwa di mahkamah. Dan pada waktu itulah dia pun mengharap untuk dia turut dibebaskan kerana mungkin anda berada di tempat yang benar. Apa perasaan anda kalau anda memang betul-betul tak salah tetapi didakwa secara salah atau didakwa kerana fitnah di mahkamah? Jadi apa terjadi? Pastinya itu juga akan anda nantikan untuk dibebaskan dan anda berharap anda dibebaskan. Bagaimana perasaan anda kalau anda pula dilakukan katanya anda bersalah tapi sebenarnya difitnah saja? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.